Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Al-Amin bin Zulkifli and nombor matrik saya iaitu D179951. Okey, pada hari ini saya akan membahaskan daripada segi tata bahasa dan perbahasan di dalam surah Al-Isra pada ayat 61 hingga ayat yang ke-62. Okey, saya mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Okey. Kita pergi ke bahagian yang pertama iaitu daripada segi tata bahasa. Saya akan mulakan dengan ayat yang ke-61 iaitu yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Okey, tata bahasa yang saya perolehi daripada ayat 61 ini daripada sudut isim, fi'il dan huruf. Okey, kita pergi ke yang pertama iaitu daripada sudut isim. Okey, isim yang saya perolehi daripada ayat 61 ini yang pertama iaitu lil malaikati yang bermaksud para malaikat. Okey, para malaikat ini dia tergolong daripada isim makrifah. Isim makrifah apa? Isim al-alam, iaitu kata nama khas. Okey, isim yang kedua pula adalah li Adama, iaitu Nabi Adam. Nabi Adam ini dia tergolong daripada isim makrifah juga, iaitu isim al-alam, kata nama khas. Yang kedua isim al-insan, isim manusia. Okey, yang ketiga iaitu mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Okey, isim yang ketiga pula adalah iblis, iaitu syaitan ataupun iblis. Okey, syaitan ini dia tergolong daripada isim al-alam, iaitu isim kata nama khas. Okey, isim seterusnya iaitu tina yang bermaksud tanah ataupun tanah liat. Okey, tina ini dia tergolong daripada isim sifat, iaitu dia bersifat tanah. Okey, kita pergi ke bahagian fi'il. Fi'il yang terdapat daripada surah Al-Isra pada ayat yang 61 ini yang pertama iaitu kulna. Okey, kulna ini dia tergolong daripada fi'il madi. Fi'il madi nahnu. Okey, yang kedua iaitu fi'il mu'tal ajwaf. Perkataan asal dia adalah qala. Qa alif lam. Okey, yang ketiga dia adalah fi'il mujarrad sulasi. Sifat dia adalah fa'ala, yaf'ala, qala menjadi yaqula. Okey, daripada sudut mauzun dengan wazan pula adalah dia daripada kulna, itu mauzan dia adalah kulna dan mauzun dia adalah kulna, dan dia punya mauzun pula adalah fa'na. Dia terjadi fa'na sebab alif tu dia adalah ilah. So ilah itu dibuang dan menjadi fu'na. Okey, yang ketiga yang kelima adalah kulna ini adalah domir baris muttasil fi'lina. Okey, fi'il yang seterusnya adalah asjudu yang bermaksud sujudlah, bersujudlah. Okey, asjudu ini yang pertama dia adalah fi'il amar dibagi domir antum. Yang kedua pula dia adalah fi'il sahih salim. Okey, perkataan asal dia adalah sajada, bersujud, daripada perkataan sin, jim dan dal. Okey, yang ketiga pula dia adalah fi'il mujarrad sulasi daripada fa'ala, af'ala, daripada sajada,
menjadi asjada. Okey, daripada sudut mauzun pula adalah asjudu. Daripada wazan dia pula dia akan menjadi af'alu. Okey, yang kelima asjudu ini dia adalah domel baris mu'tal fil fi'li waw jamaah. Okey. Fi'il yang seterusnya adalah khalaqta, yang bermaksud diciptakan. Okey. Khalaqta ni fi'il dia adalah fi'il madi. Fi'il madi domain anta. Yang kedua pula adalah dia adalah fi'il sahih salim. Okey, perkataan asal dia adalah khalaqa. Khalaqa daripada perkataan kha, lam dan qa. Yang ketiga pula dia adalah fi'il mujarrad sulasi. Okey, daripada fa'ala menjadi yaf'ala, daripada khalaqa menjadi yakhlaqa. Okey, daripada sudut mauzun dia pula adalah khalaqta, daripada sudut wazan dia pula dia akan menjadi fa'alta. Okey. Yang nombor 5 pula perkataan ini dia adalah domain baris fil fi'li alamat ta fi'il, daripada domain anta. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian huruf. Huruf yang terdapat daripada ayat 61 ini, yang pertama adalah waw. Waw ini adalah huruf ataf. Yang kedua pula adalah huruf lam, iaitu huruf ja. Yang ketiga adalah huruf fa. Huruf fa ini adalah huruf ataf. Dan seterusnya perkataan huruf la. Huruf la ini adalah ayat yang ayat yang kita nafikan. Okey. So huruf la ini dia tergolong daripada adwat nafi. Yang terakhir yang saya dapat daripada surah Al-Isra pada ayat 61 ini adalah huruf min, iaitu huruf ja. Dia adalah huruf ja. Okey. Kita pergi ke ayat 62. Ayat yang 62 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala ra'aitaka hadzal ladzi qarramat ala la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila. Okey. Daripada sudut segi tata bahasa, daripada segi isim. Okey, isim yang terdapat daripada ayat 62 ini adalah, yang pertama adalah haza. Haza ini dia tergolong daripada isim isyarah. Okey. Yang seterusnya yang saya dapat daripada ayat 62 ini adalah allazi. Allazi ini dia tergolong daripada isim ma'rifah, daripada isim mausul. Okey. Allazi ini juga adalah isim mausul mufrad muzakkar al-aqal yang daripada seseorang yang boleh berfikir. Okey. Isim seterusnya adalah yauma. Yauma ini iaitu hari. Dia adalah isim zaman, isim masa. Okey, yauma ini juga dia adalah zaraf zaman. Okey, seterusnya yang saya jumpa dalam ayat 60 ini adalah al-qiyamah. Al-qiyamah ini yang bermaksud hari kehancuran ataupun hari kiamat. Okey. Dia tergolong daripada isim zaman. Okey, al-qiyamah ini dia tergolong daripada isim ma'rifah alif lam. Okey. Kalau kita nak kenal isim juga, kita boleh kenal dengan perkataan di depannya mesti ada alif lam. Okey. Isim seterusnya adalah isim zurriyat, yang bermakna anak keturunan. Anak keturunan ini dia dia isim sifat. Dia sifat turun temurun ataupun sifat
beranak. Dan isim yang terakhir yang saya jumpa adalah qalila, iaitu dia bermaksud sedikit. Qalila ini dia adalah isim sifat. Okey, kita pergi ke bahagian fi'il. Okey, pada ayat yang 62, yang pertama yang saya jumpa adalah qala. Qala ini adalah fi'il madi. Fi'il madi domain huwa. Okey, qala ini adalah fi'il mu'tal ajwaf. Perkataan asal dia adalah qala. Qala daripada perkataan qa alif lam. Okey, yang ketiga, qala ini adalah fi'il mujarrad sulasi daripada fa'ala, yaf'ala, daripada qala menjadi yaqala. Yang nombor 4 pula adalah daripada sudut wazan. Wazan dia daripada yaqala menjadi wazan dia adalah qala. Daripada sudut wazan dia pula menjadi fu'na. Dia menjadi fu'na akibat alif. Alif itu dibuang kerana alif itu adalah perkataan illah. Okey. Seterusnya perkataan araitaka. Araitaka ini dia adalah fi'il madi. Fi'il madi domain anta. Okey, yang kedua, araitaka ini juga adalah fi'il mu'tal ajwaf. Perkataan asal dia adalah ra'aya, daripada perkataan ra alif ya. Yang ketiga, ra'aitaka ini juga adalah fi'il mazid sulasi. Okey. Daripada dia punya mauzun pula, mauzun dia araitaka. Daripada wazan dia akan menjadi afa'al taka. Okey, yang kelima iaitu araitaka ini dia adalah domain mustatir. Dia adalah fi'il mustatir, fi'il madi, domain huwa. Okey. Fi'il yang terakhir yang saya jumpa adalah qarrata, yang bermaksud memuliakan. Okey, qarrata ini adalah yang pertama, dia adalah fi'il madi. Fi'il madi domain anta. Yang kedua, dia adalah domain sahih salim. Domain sahih salim. Perkataan asal dia adalah qarama, daripada qa, ra dan ma. Okey, qarrata ini yang ketiga, dia adalah fi'il mujarrad sulasi. Daripada sifat dia adalah fa'ala menjadi yaf'ala. Daripada perkataan qarrama itu menjadi yakrama. Okey, mauzun dia adalah qarrata. Okey, apabila diubah kepada wazan pula, dia menjadi fa'alta. Okey, qarrata ini yang nombor 5, dia punya fi'il adalah domain mu'tal fi'li alamat tafa'il. Okey. Seterusnya kita pergi ke fi'il juga. Fi'il yang saya jumpa adalah ahhartani. Ahhartani ini dia adalah fi'il mudhari' domain huma. Yang kedua, ahhartani ini adalah fi'il sahih mahmuz. Okey, perkataan asal dia adalah alif, ha dan ra. Dia adalah ahara. Okey, yang ketiga, ahhartani ini adalah fi'il mujarrad sulasi. Okey, dia punya mauzun dia adalah ahhartani, dan dia punya wazan pula dia akan menjadi fa'altani. Okey, ahhartani ini dia juga tergolong daripada domain mu'tal fi'li alif lam isnain, daripada domain huma. Okey, fi'il yang terakhir daripada surah
Al-Isra daripada ayat 62 ini adalah la'ahtanikanna. Okey, dia adalah fi'il madi. Fi'il madi dalam domain hunna. Yang kedua pula, dia juga adalah fi'il sahih salim. Perkataan asal dia adalah hanaka, daripada perkataan ha, nun dan ka. Okey, yang ketiga, dia adalah fi'il mazid sulasi birharfin. Okey, pada mauzun dia, perkataan asal dia la'ahtani kanna. Okey, bila ditukarkan kepada wazan dia, dia akan menjadi la'afta'ilanna. Okey, yang nombor 5 pula, dia adalah domain mu'tal fil fi'li nun niswah daripada domain hunna. Okey, kita pergi ke bahagian huruf yang terdapat dalam ayat 62 ini, iaitu ala. Ala ini dia adalah huruf jar. Okey, seterusnya adalah huruf la. Huruf la pula dia adalah huruf jar. Dan seterusnya yang saya dapat daripada surah ini, perkataan an. An ini dia tergolong daripada huruf jar juga. Dan seterusnya ila. Ila ini pun dia tergolong daripada huruf jar. Yang terakhir iaitu illa. Illa ini adalah huruf ataf. Setakat ini saja daripada bahagian yang pertama. Okey, saya akan menyambung ke bahagian yang kedua, iaitu perbahasan daripada surah Al-Isra. Okey, adakah ayat Al-Isra ini adalah ayat Makkiyah ataupun ayat Madaniyah? Okey, surah Al-Isra ini adalah ayat yang ke-17 daripada surah di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Isra ini juga tergolong daripada surah-surah Makkiyah. Okey, surah Al-Isra ini dinamakan dengan Al-Isra, yang bermaksud iaitu memperjalankan pada waktu malam. Okey, pengajaran daripada surah Al-Isra pada ayat yang ke-61 hingga ke-62, iaitu sebagai seorang hamba, kita seharusnya patuh dan taat kepada pencipta. Oleh yang demikian, kita juga tidak haruslah bersikap sombong dan beranggapan diri kita ini sebagai lebih baik daripada orang lain. Okey, oleh itu sewajarnya kita bersikap hormat, menghormati antara satu sama dan lain, supaya hidup ini dalam keadaan tenteram dan aman. Dan hidup ini juga akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berdasarkan daripada surah Al-Isra daripada ayat 61 hingga ayat yang ke-62 ini telah menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingati kaumnya akan pemusuhan iblis terhadap Nabi Adam serta keturunannya sehingga sekarang. Okey, pemusuhan ini berlaku sejak lama daripada Nabi Adam diciptakan. Okey, pemusuhan iblis terhadap Nabi Adam ini dia berlaku ketika Allah Subhanahu Wa Taala dia telah memerintahkan kepada semua para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam untuk memberi perhormatan. Lalu semua para malaikat ini dia bersujud kecuali iblis. Okey, iblis ni dia tidak bersujud kepada Nabi Adam oleh sebab iblis ini dia merasakan dirinya lebih mulia, ataupun dia beranggapan dirinya lebih baik ataupun lebih bagus daripada Nabi Adam. Okey, iblis ni dia beranggapan dirinya lebih baik oleh sebab iblis ini dia
dia diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam ini pula dia diciptakan daripada tanah. Oleh itu iblis ini dia merasakan api ni lebih mulia daripada tanah berbanding Adam. Okey, saya akan menyambung ke bahagian perkataan daripada surah Al-Isra daripada ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-62. Okey, yang pertama kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang saya dapat iaitu khalaqta yang bermaksud diciptakan. Yang kedua pula adalah nama Nabi ataupun nama kaumnya. Yang saya dapat iaitu li'adama iaitu yang bermaksud Nabi Adam. Yang kedua lil malaikati yang bermaksud malaikat ataupun para malaikat. Seterusnya nama musuh Allah ataupun nama orang Islam yang saya dapat daripada surah ini adalah Iblisa yang bermaksud iaitu iblis ataupun syaitan. Seterusnya nama syurga dan nama neraka yang saya dapat iaitu Al-Qiyamah yang bermaksud hari kiamat ataupun hari kehancuran. Seterusnya ayat suruhan Allah iaitu Asjudu yang bermaksud bersujudlah. Seterusnya saya akan menerangkan perkataan-perkataan yang baru yang saya pelajari daripada surah ini iaitu Tina yang bermaksud tanah yang dikategorikan tanah liat. Yang kedua iaitu karrata yang bermaksud memuliakan. Yang ketiga ahartani yang bermaksud memberi waktu. Yang keempat adalah liahtanikanna yang bermaksud akan menyesatkan. Yang kelima adalah zurriyat yang bermaksud iaitu anak keturunan. Dan terakhir iaitu qalila yang bermaksud sedikit. Okey, setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.